Selamat pagi dan selamat datang ke B-News. Saya hos anda, Kiran Chan, membawakan anda berita dan cerita membentuk dunia kita hari ini. Bagi kita berita hari ini, kami akan bincangkan topik pengakisan penghayatan ilmu etika dan peradaban dalam kalangan generasi muda. Dalam era globalisasi ini, pengakisan penghayatan nilai-nilai etika dan peradaban dalam kalangan generasi muda lebih ketara. Mereka lebih mudah terdedah kepada berbagai pengaruh luar yang mungkin tidak sejajar dengan nilai tradisional dan budaya tempatan, sekaligus menyebabkan penghayatan terhadap ilmu etika dan peradaban semakin berkurangan. Jadi, sebelum kita menyelesaikan masalah pengakisan penghayatan ilmu etika dan peradaban dalam kalangan generasi muda, kita mestilah mengenal pasti faktor-faktor pendorongannya. Sosial media dan internet menjadikan faktor yang besar dalam masalah ini. Media sosial memberikan akses kepada berbagai kandungan luar negara yang sering mengetengahkan gaya hidup yang lebih bebas dan materialistik. Platform seperti Instagram dan TikTok mempaparkan gaya hidup selebriti, trend fashion dan hiburan yang mempengaruhi pemikiran generasi muda, menjadikan mereka lebih cenderung kepada budaya hedonisme dan individualisme. Kebebasan di media sosial juga sering menyebabkan nilai etika tradisional diabaikan, kerana media sosial sering mempromosikan nilai populariti dan status sosial berbanding nilai moral. Bukan itu saja, sistem pendidikan pun ada masalah. Jumlah waktu pengajaran bagi subjek moral yang terhad dalam jadual sekolah mengurangkan keberkesanan pendidikan etika dan peradaban. Masa pengajaran yang terhad menyebabkan pelajar kekurangan peluang untuk memahami atau membincangkan isu-isu moral yang lebih kompleks. Kekurangan masa ini mengakibatkan penghayatan terhadap nilai moral dan etika tidak mendalam. Pendekatan didikan moral yang kurang memberi fokus kepada pembinaan karakter secara menyeluruh menghalang pelajar dari membina kemahiran etika secara berkesan. Pelajar tidak mendapat peluang mencukupi untuk mengasah kemahiran membuat keputusan moral dan etika yang berkualiti. Sekarang saya akan serahkan kepada Adachi untuk memberitahu kami faktor-faktor pendorongannya lain. Bullying sampai kini semakin mengembangkan di kalangan pelajar sekolah menengah. Di Selangor, seorang pelajar menjadi mangsa berita antara yang melalui WhatsApp dan Instagram mengakibatkan trauma emosi yang serius. Bullying tidak hanya menyakitkan secara emosional, tetapi juga mencerminkan kekurangan nilai empati dan tanggung jawab dalam kalangan dunia kita. Isu ini menunjukkan betapa pentingnya literasi digital dan pendidikan etika dalam menghadapi cabaran era digital. Seterusnya, Badanisme di sekolah terus menjadi masalah. Di Kuala Lumpur, pelajar didapati merasakan tanda sedang ruang rekreasi, menyebabkan kerusakan yang memerlukan kos perbaikan tinggi. Badanisme seperti ini mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap penggunaan awam dan tanggung jawab sosial. Pakar mengaitkan tingkah laku ini dengan kurangnya perlindungan dalam moral dalam keluarga akibat kesibukan ibu bapa di kawasan Bandar. Terima kasih atas. Saya akan sambung dengan case ketiga. Pengaruh kebebasan di media sosial terhadap gaya hidup Indonesia. Media sosial seperti TikTok, Instagram mempengaruhi generasi muda pada gaya hidup Indonesia dan bebas. Media sosial dan internet mempunyai pengaruh yang sangat kuat kepada generasi muda. Kesan ini adalah nilai moral dan hakis apabila media sosial mendorong beliau untuk meniru gaya hidup luar tanpa penilaian nilai etiket dan budaya terdekat. Seterusnya, case keempat, bully fisikal dalam kalangan pelajaran sekolah menengah. Di Pelataran Jaya Selangor, seorang murid 13 tahun dibully oleh dua murid 15 tahun dibawa ke tandas dan tanpa semasa direkam. Kelemahan dalam pendidikan moral dan etika. Sekolah gagal mengajar generasi muda dengan cara yang praktikal. Kesan itu adalah nilai moral generasi tidak dibentuk. Dan akhirnya case kelima, pelajar sekolah menengah membludak dadak. Pada 17 September 2020, 177 pelajar sekolah menengah di Johor didapati positif dadak. Kelemahan dalam pendidikan moral dan etika dan organisasi menyebabkan kurangan yang masak berkualitas bersama keluarga adalah faktor kepada case ini, dan kesan itu adalah nilai moral generasi muda tidak dibentuk karena akan terpengaruh dengan sebuah next day.
Terima kasih. Terima kasih kepada Darwin atas laporan kes tadi, menjelaskan realiti kini sebenar kemerosotan etika generasi muda di Malaysia. Sekarang kita akan teruskan dengan langkah-langkah yang telah dikenal pasti dengan harapan untuk membasmi isu tersebut dalam kalangan generasi muda. Seperti yang kita sedia maklum, isu ini semakin membimbangkan dan akan memberi kesan besar kepada pembangunan negara serta keharmonian masyarakat. Jadi apakah langkah-langkah yang boleh diambil? Mari kita mulakan dengan langkah pertama. Langkah pertama adalah pelibatan komuniti dan program kesukarelawanan. Aktiviti seperti gotong royong dan program kebudayaan membantu generasi muda mempelajari nilai empati, pengorbanan dan tanggungjawab sosial. Selain itu, interaksi ini juga memperkukuhkan perpaduan serta menghargai kepelbagaian budaya dalam masyarakat. Langkah kedua ialah pengenalan semula pendidikan etika dan sivik. Program ini menekankan nilai seperti integriti, amanah, disiplin dan perpaduan. Ia dilaksanakan melalui literasi sivik di kelas dan amali sivik di luar kelas dengan sokongan modul seperti manual nilai murni daripada KPM. Langkah ketiga adalah peranan media sosial sebagai alat pendidikan. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube digunakan untuk menyampaikan mesej secara kreatif melalui video pendek, infografik, dan podcast. Media sosial juga menyediakan ruang untuk dialog dan perbincangan yang membantu generasi muda mendapatkan perspektif baharu. Seterusnya, sokongan keluarga memainkan peranan penting. Ahli keluarga, terutama ibu bapa, adalah teladan pertama dalam mendidik nilai moral, budaya dan agama. Aktiviti seperti menonton dokumentari bersama atau lawatan ke muzium boleh memupuk nilai-nilai ini disertai komunikasi terbuka dan bimbingan yang berhikmah. Akhir sekali, pendidikan nilai di institusi pengajian tinggi IPT berperanan sebagai platform untuk menanam nilai murni melalui kursus seperti etika dan peradaban, serta aktiviti seperti seminar dan bengkel yang menggalakkan pemikiran kritikal. Ini membantu membentuk graduan yang berjati diri dan bertanggungjawab. Dan itu adalah langkah-langkah utama yang telah dikenal pasti untuk mengatasi isu ini. Untuk mengetahui implikasi daripada isu ini, kita serahkan kepada penyampai seterusnya. Selamat petang dan terima kasih kepada AV dengan langkah-langkah mengatasi isu ini. Sekarang beralih kepada implikasi. Malaysia yang dilengkapi dengan pelbagai etnik, agama dan budaya bergantung kepada nilai-nilai etika bersama untuk mengekalkan keharmonian. Dalam masyarakat majmuk seperti kita, toleransi, hormat dan empati adalah asas keharmonian. Namun apabila nilai-nilai ini mula pudar, implikasinya seperti konflik sosial dan kebencian antara kaum amat membimbangkan. Penghakisan nilai ini berisiko meningkatkan jenayah seperti rasuah serta penyalahgunaan kuasa. Ini boleh mempengaruhi imej negara di perangkat antarabangsa yang berpotensi mengurangkan pelaburan asing yang sangat penting untuk ekonomi negara. Kepercayaan terhadap sistem pertanian juga terjejas, yang seterusnya menggugat kestabilan politik dan ekonomi. Lebih membimbangkan, kurangnya penghargaan terhadap sejarah dan budaya melemahkan identiti kebangsaan, mengurangkan semangat patriotisme dan memecah belah rakyat. Penghakisan etika dalam kalangan belia di Malaysia memerlukan perhatian serius daripada keluarga, institusi pendidikan dan kerajaan. Pendidikan yang mengintegrasikan teori amali, sokongan keluarga, dan kawalan media sosial adalah penting untuk membentuk generasi muda yang berintegriti dan bertanggung jawab. Dengan usaha bersama, kita mampu memastikan masa depan yang lebih harmoni dan progresif untuk negara. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih dan selamat petang.